الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Sambungan daripada perbahasan yang kita bincangkan semalam, iaitu bid'ah-bid'ah di dalam ibadat. Pada pelajaran kita yang lalu, iaitu jahar dengan basmalah ataupun bismillah ini, sama ada jahar ataupun disirkan, tidak dianggap sebagai perkara bid'ah. Yang kedua, perbahasan yang berkaitan dengan bid'ah di sudut ibadat ini juga, yang kedua dimasukkan oleh Dr. Wabah Zuhaili di dalam kitabnya ini, Qunutus Subhi, iaitu doa kunut ketika menunaikan sembahyang subuh. Doa kunut di dalam sembahyang subuh. Maksudnya ada. Okey. Okey, lalu dia kata la yasihul qawlu bi anna al-qunut as-subhi bid'atun. Okey. Dia main situ. Dia. Ya. Okey, hadirin sekalian, tuan-tuan perempuan yang menyaksikan kuliah pada malam ini, suara macam mana? Okey tak okey? Clear tak clear? Okey. Okey, saya ulangi, kunutus subhi, kunut pada sembahyang subuh. Perbahasan tentang kunut pada sembahyang subuh. La yasihul qawlu bi anna al-qunut as-subhi bid'atun. Dr. Wahbah Zuhaili kata tidak sah. Tidak boleh dikatakan kunut pada sembahyang subuh itu bid'ah. Maknanya orang buat kunut dalam sembahyang subuh itu tidak sekali-kali boleh dianggap sebagai perkara bid'ah. Wa innama huwa mukhtalafun fih. Kerana hanya sahaja ataupun sesungguhnya dia kata kunut subuh ini adalah benda yang diperselisihkan padanya. Perkara yang diperselisihkan padanya. Maknanya perkara ini masih di dalam bab khilafiyah. Wa huwa thabitun fi sunnati fi ra'yil malikiyyati wasyafi'iyah. Dia kata maka dia itu kunut pada sembahyang subuh itu sabit. Kunut itu sabit pada sunnah di sisi pandangan ulama-ulama Maliki dan juga ulama-ulama Syafi'i. Macam di dalam mazhab kita Syafi'i menganggap kunut itu adalah merupakan sunnah Nabi. Begitu juga mazhab Maliki. Jadi dua pandangan ulama ini, dua mazhab ini, Syafi'i dan juga Maliki, menganggap bahawa kunut pada waktu subuh itu adalah sunat, bukan bid'ah. Wa ghairu thabitin indal hanafiyyati wal hanabilah. Dan kunut itu tidak sabit di sisi ulama Hanafi dan Hanabilah, ulama-ulama Hambali. Di sini ada dua pandangan. Ini tiga kan? Dua. Pandangan yang pertama sunat, iaitu mazhab Syafi'i dan juga Maliki. Pendapat yang kedua tidak sunat, iaitu pendapat Hanafi, mazhab Hanafi dan juga Hambali.
Tak okey lagi? Faqalu bina'an ala ijtihadihim innahu bid'atun makruhah. Mereka menganggap di atas ijtihad mereka, ijtihad mazhab Hanafi dan juga Hambali mengatakan bahawa kunut itu adalah bid'ah yang makruh. Kunut itu adalah merupakan bid'ah yang makruh. Jadi kalau ada orang kata kunut itu sunat, betul. Dan kalau ada orang kata pula pendapat yang kedua mengatakan kunut itu bid'ah pun betul. Kerana ada bab perkara bid'ah ini yang sepakat ulama kata bid'ah. Contohnya 4 mazhab mengatakan kunut arwah itu bid'ah. Dan ada bab sesuatu yang berkaitan dengan ibadat ini ulama berselisih tentang mengatakan bid'ah ataupun tidak. Tentang mengatakan bid'ah ataupun tidak, sebahagian daripada ibadat menjadi perselisihan daripada pandangan ulama. Macam kunut ni lah. Kalau orang kata kunut tu sunat pun betul, orang kata bid'ah pun betul. Kerana ada dua pandangan. Istadalla al-fariqul awwalu bi ahaditha minha, telah mengemukakan dalil oleh kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama iaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Dua mazhab ini mengatakan sunat dan mereka mengemukakan beberapa dalil daripada hadis. Sebahagian daripada hadis tersebut, hadis Rabi' bin Anas qala. Hadis Rabi' bin Anas, dia berkata kuntu jalisan. Rabi' kata kuntu jalisan inda Anas bin Malik. Aku duduk di sisi Anas bin Malik. Faqila, lalu dikatakan kepada Anas, ada orang tanya dia. Ada orang tanya Anas bin Malik, innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Sesungguhnya telah berkunutlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan. Rasulullah buat kunut sebulan. Sebulan inilah yang disebut sebagai kunut nazilah. Apakah yang dimaksudkan kepada kunut, yang dimaksudkan dengan kunut nazilah? Iaitu apabila berlaku sesuatu perkara kepada umat Islam, sama ada ditimpa musibah malapetaka, diserang, diancam, dizalimi oleh orang kafir, lalu buat kunut. Ataupun umat Islam mendapat memperolehi kemenangan dan kejayaan, pada ketika itu pun buat kunut. Jadi Rasulullah pernah buat. Dalam satu riwayat mengatakan sebulan. Faqala, lalu Anas menyebut lagi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadati, yakni subhi, hatta faraqad dunya. Dalam riwayat Anas mengatakan sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua, dalam riwayat yang kedua, Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada sembahyang subuh hatta faraqad dunya, sehingga dia meninggal. Jadi hadis ini dipegang oleh dua mazhab tadi. Rasulullah buat kunut. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah buat kunut. Dalam hadis yang kedua ini pula mengatakan buat kunut sehingga Rasulullah wafat. Maknanya tak berhenti, tidak meninggalkan kunut. Tetapi berdasarkan kepada kajian ulama-ulama hadis, hadis yang mengatakan Rasulullah buat kunut sehingga meninggal dunia itu adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar adalah merupakan salah satu daripada nama hadis yang dhaif, yang tergolong, yang termasuk di dalam hadis-hadis yang dhaif. Siapa sebut hadis ini adalah hadis yang mungkar? Kalau kita buat kajian tentang hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' di dalam bab ibadat, al-ahaditsul dhaifatu wal mawdu'ah allati yustadallu biha ala bid'ain fil ibadat. Dalam kitab ni dia ada 3 jilid. Selain daripada kitab ni, banyak lagi ulama-ulama yang bahas tentang hadis kunut sampai sebulan itu. Ulama-ulama hadis mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Cuma saya bawa satu kitab. Dalam kitab ini dia kata,
Warawa Abu Ja'far Ar-Razi min hadis Anas, yang hadis yang kata Rasulullah buat kunut sampai meninggal dunia, maknanya seumur hidupnya, sampai dia meninggal dunia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqunutu hatta faraqad dunya wa huwa hadithun munkarun. Jadi ulama-ulama hadis kata hadis ni hadis munkar. Wa qad dha'afahu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mendhaifkan hadis ini. Wa Ibnu Tirkimani wa Ibnu Taimiyah. Ada 3 orang ulama. Wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengatakan hadis yang Rasulullah buat kunut sampai meninggal dunia, hadis tu hadis dhaif. Sebab itu kalau ada orang kata kunut itu bid'ah, kita tak boleh marah. Sebab ada pandangan kata bid'ah. Cuma di dalam masalah kunut ini kita tak boleh bergaduh, sebab ada pandangan yang kata boleh, yang kata sunat, iaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Okey. Sebab itu bagi ulama yang kata dhaif, dia ambil hadis, hadis ada di depan tu, nanti kita baca. Cuma kita nak sambung sikit lagi perbahasan. Wa amma ittikhadhuhu daiman fi subhi fa huwa bid'atun wa in qala bihi ba'd ahli ilmi. Adapun mengambil menjadikan kunut itu kelaziman pada setiap sembahyang subuh adalah bid'ah, walaupun telah berpendapat oleh sebahagian ahli ilmi kata sunat. Di anna dzalika lam yuhfaz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana yang demikian itu tidak dihafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat tiap-tiap subuh, tak ada hadis yang sahih. Tak ada hadis yang sahih. Innama jaa fi ahaditsa dhaifah. Hanya saja yang datang tentang Rasulullah melakukan kunut sentiasa, tidak ditinggalkan setiap sembahyang subuh sampai meninggal dunia, adalah hadis-hadis yang dhaif. Okey, sebelum kita buat kesimpulan, tuan-tuan dengar dulu elok-elok. Maknanya jangan bergerak, duduk tempat masing-masing. Pertamanya keliru dan takut jadi bergaduh, takut jadi berbalah di dalam masalah furu' pada fiqh. Wa hadithul Hasan qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna. Hadis yang diriwayatkan oleh Hasan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar akan daku beberapa kalimat yang aku perlu sebut fi kunut, pada doa kunut. Jadi hadis ini juga menjadi dalil kepada 2 mazhab. Mazhab Syafi'i dan juga Maliki, kunut itu ada pada tiap-tiap sembahyang subuh. Kerana ada hadis yang Rasulullah ajar sahabat tentang doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawalait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazzilu man walait, wa la ya'izu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Tengok, Rasulullah ajar sahabat supaya buat kunut subuh. Jadi 2 pendapat ulama ni kata, Syafi'i dan Maliki kata, tiap-tiap sembahyang subuh tu adalah kunut. Wa ghairu dhalika hatta balagat riwayatu 15 riwayatan, sehingga ada 15 riwayat yang mengatakan ada sabit tentang kunut pada sembahyang subuh. Okey, pendapat yang pertama kata kunut pada setiap kali sembahyang subuh itu memang disunatkan. Wastadalla al-fariq ats-tsani bi ahadits ukhra minha. Ada penggolongan yang kedua pula mengatakan bahawa kunut itu adalah tidak disunatkan, bahawa bid'ah. Mereka mengemukakan hadis-hadis yang lain pula. Ma rawa an Sa'ad bin Tariq qala qultu li abi ya abi innaka sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Tariq kata kepada ayahnya, wahai ayahku. Sa'ad bin Tariq kata kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia sembahyang di belakang Rasulullah, maknanya dia makmumlah.
Dia makmum. Wa Abi Bakrin wa Uthman wa Ali, engkau semayang di belakang Rasulullah wahai ayahku, dan juga Abu Bakar, Uthman dan fakanu yaknutun fakanu yaknutuna fi fajri, adakah mereka itu buat kunut pada semayang subuh? Lalu ayahnya menjawab, faqala ya bunayya muhdathun, wahai anakku, kunut setiap kali pada semayang subuh itu adalah suatu perkara yang diada-adakan. Diadakan maknanya yang ditambah, yang direka. Yang direka, yang ditambah, inilah yang disebut sebagai bid'ah. Yang disebut sebagai bid'ah. Jadi maknanya, sebab itu kita tak perlu pening kepala, kita tak perlu rasa nak marah bila ada golongan yang berpandangan bahawa kunut itu bid'ah. Sebab ada pandangan berdasarkan kepada hadis tadi. Berdasarkan kepada hadis tadi. Cuma bila kita gabung semua pandangan, oleh kerana sesuatu perkara bid'ah itu tidak sepakat, kita kena tolak ansur. Kita kena tolak ansur. Tolak ansur tu macam mana? Kalau kita pergi mana-mana tempat yang mereka imamnya membuat kunut, maka kita tadah tanganlah. Kalau kita sebagai makmum, kita ikut imam. Kita pergi pula tempat-tempat yang imam tak buat kunut, kita tak usah buat kunut lah. Sebab benda ni benda khilaf. Macam masalah jahar dengan bismillah yang kita sebutkan semalam. Jahar di dalam sembahyang, menjaharkan bismillah, sama ada jahar ataupun tak baca langsung. Jadi kita ikut saja imam. Jadi kalau kita ada maklumat, ada ilmu, kita boleh bertolak ansur. Bagi orang yang menganggap kunut itu tidak disunatkan, dia tak boleh pergi tegur, pergi marah, pergi kelahi dengan orang buat kunut, tak boleh. Sebab benda ni masih dalam bab khilafiyah. Bagi orang yang kata kunut itu tak sunat pula, bagi orang yang kata sunat, maka dia tak boleh marah kalau orang tak buat. Bagi orang yang kata tak sunat, orang yang buat dia tak boleh marah juga. Sebab benda ni masih diperselisihkan oleh ulama'. Jadi dalam bab bid'ah ini pun ada bab yang ulama' tak sepakat. Kalau ulama' sepakat, yang tu kita tolak. Tak boleh beramal. Tak boleh buat. Kalau yang tak sepakat, kita tolak ansur. Dalam bab agama ini juga ada di antara bab yang tak sepakat yang dibahaskan oleh ulama', iaitu menentukan tentang masalah syubhah. Kan ada dalam hadis menyebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Di antara perkara yang halal dan haram ada suatu hukum yang tengah-tengah yang dipanggil kesamaran. Sama ada halal ataupun haram tak jelas. Jadi dipanggil syubhah. Perbuatan syubhah ke, makanan, minuman syubhah ke, termasuk bab tu. Tetapi para ulama' menyebut, kalau ada ulama' kata benda ni syubhah, ada ulama' lain kata tak syubhah, tak apa, kita boleh makan. Tak termasuk di dalam perkara syubhah. Sebab benda tu masih diperselisihkan. Kecuali sepakat kata syubhah. Bila sepakat kata syubhah, perkara syubhah tak boleh buat. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tama'ninatun wal kaziba ribatun. Itu disebut dalam hadis. Tinggalkanlah sesuatu perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tak meragukan. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, pegang tak boleh. Jadi kalau benda itu sepakat, kalau tak sepakat boleh tolak ansur. Kerana kebenaran itu tenang dan dusta itu meragukan. Kalau kita benar, walaupun orang kata kita salah, kita tak ada susah hati. Kita sentiasa tenang. Tetapi kalau kita salah, walaupun orang tak tahu, hati kita taradud. Hati kita rasa susah hati. Takut orang tahu kesalahan dan apa yang kita buat. Okey, kembali kepada perbincangan ini, bahawa masalah kunut ini masih diperselisihkan oleh ulama' yang dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf yang diiktiraf, yang diakui. Sebab tu dalam masalah kunut tak boleh kelahi. Sama ada golongan yang nak pegang sunat ke ataupun pegang tak sunat, tak boleh kelahi. Kerana masalah ni masih diperselisihkan oleh ulama'.
Jadi kalau kita semua berlapang dada, saya rasa masalah kunut juga tidak termasuk di dalam suatu perkara yang menjadi asas untuk kita berpecah daripada kalangan umat Islam. Cuma yang saya duk perhati tengok, ada individu-individu yang duduk di dalam mana-mana kumpulan. Sama ada ya dia duduk dalam kumpulan yang mengatakan sunat, dia terlalu marah orang kata bid'ah. Sedangkan pendapat yang kata bid'ah pun ada. Begitu juga orang yang menganggap, yang individu yang duduk di dalam kumpulan yang menganggap kunut itu bid'ah, dia pergi marah pula orang yang buat kunut. Itu yang jadi panas. Saya sebut tadi, alangkah baiknya kalau kita berlapang dada. Jangan berkelahi dalam Facebook, berbalah masalah kunut tak kunut. Ulama dulu dah bahas dengan dalil yang cukup banyak, tetapi mereka tak pernah berbalah. Masing-masing meraihkan di antara satu sama lain. Saya nak buat beberapa contoh lagi supaya tak keliru dan juga tak panas dalam isu yang sangat forok. Sangat kecil, bukan masalah besar masalah kunut ini. Andai kata kita berpegang kepada dalil-dalil yang mengatakan kunut itu disunatkan, kita pergi ke tempat orang tak buat kunut, kita raihkanlah, kita semayang macam biasa, dia tak angkat tangan, kita pun tak angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, bangun daripada rokok pada semayang subuh, dia nak sujud, kita sujudlah, jangan kita angkat tangan lagi, sebab menghormati penduduk ataupun imam ataupun golongan yang tak buat kunut. Jadi nak kena sujud sawi tak? Tak. Nak kena sujud sawi ke? Sujud sawi ke tak sawi? Tak perlu. Sebab kita menghormati imam yang tak baca kunut. Bagi orang yang berpegang kepada pegangan dalil mazhab yang kita kata tak buat kunut, dia pergi tempat yang orang buat kunut, dia kena angkat tangan juga sunat. Sebab berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ju'ilal imamu liyutamma bihi, dilantik ataupun dijadikan imam untuk diikuti. Tengok Nabi kata, dilantik ataupun dijadikan imam, tujuan dilantik imam untuk kita diikuti. Sebab itu disebut dalam hadis, fa iza kabbara fakabbiru, bila imam takbir kamu takbir, fa iza raka'a farka'u, bila dia rokok kamu rokok. Tak boleh orang yang pergi tempat orang buat kunut, dia tak buat kunut. Dia pergi tempat orang yang buat kunut, tiba-tiba dia tak buat kunut. Dia masa bangun daripada rakaat yang kedua subuh tu kan, bangun daripada rokok terus pergi sujud, sedangkan orang duk kunut. Tak boleh. Hukum dia makruh. Kalau dia buat, dia ikut imam, dia melebihi imam 2 rukun berturut-turut, maka batal sembahyang dia. Bukan saja makruh, batal sembahyang dia. Dia kena buat. Kalau yang imam tak buat tadi, hak yang buat jangan buat. Termasuk dalam hadis tadi. Cuma bagi orang yang tak buat kunut, dia ikut orang yang buat kunut, adakah perlu mesti dia angkat tangan walaupun orang angkat tangan? Jawapannya tak mesti angkat tangan. Walaupun orang duk angkat tangan ni, dia boleh berdiri. Tunjuk contohnya, orang duk Allahumma hdina fiman hadid wa afina fiman afid wa tawallana fiman tawallait. Orang yang tak buat kunut, ketika orang angkat tangan, dia boleh tak angkat tangan. Dan orang yang di sebelah jangan duk marah. Jangan duk rasa benda tu benda pelik. Duduk pelik, tak boleh dengi lama-lama. Sebab di dalam Azkar Nawawi menyebut, dalam mazhab Syafi'i ini ada 3 pandangan. Dalam mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Nawawi di dalam Al-Azkar ada 3 pandangan. Pertamanya, kunut itu, pendapat yang pertama, kunut itu angkat tangan lalu disapu muka. Selepas habis kunut sapu muka. Tengok, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, kunut tak perlu angkat. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, kunut tak payah angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadid wa afina fiman afid wa tawallana fiman tawallait, terus angkat tangan. Tak sunat angkat tangan dan tak sunat sapu muka. Pendapat yang ketiga, sunat angkat tangan tetapi tidak sunat sapu muka. Maka 3 pendapat. Jadi kalau orang yang duduk satu saf tak angkat tangan, dia bukan Wahabi. Dia berpegang salah satu daripada mazhab Syafi'i. Yang duduk di kelahi,
jadi panas, jadi masalah sebab tak ada maklumat. Sama ada duduk dalam kumpulan pertama, dia mempertahankan kumpulan. Dia bukan mempertahankan hujah dalil. Duduk dalam kumpulan kedua pun, apa yang kumpulan dia buat, dia turut je. Sebab dia tidak ada ilmu. Mana-mana individu yang duduk mana-mana kumpulan yang tak ada ilmu, tak ada maklumat, dia bersemangat mempertahankan kumpulan masing-masing. Sebab apa kamu pertahankan kumpulan ni? Kumpulan aku buat kunut, aku kena buat. Kalau orang tak buat, aku kena serang, aku kena lawan. Yang jenis tak buat kunut, dia marah pula orang yang buat kunut. Jadi apa maksud? Maksudnya mempertahankan kumpulan, bukan mempertahankan dalil. Kalau mempertahankan dalil, kita raikan. Kita tak buat kunut, okey, orang buat, kita semayang sekali, tak payah farakah. Dan tak perlu angkat tangan sebab ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak perlu angkat tangan. Bagi orang yang tak buat kunut, dia boleh ikut imam yang buat kunut. Bagi orang yang buat kunut pula, dia boleh ikut imam yang tak buat kunut. Pahala di sisi Allah Ta'ala sama je. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kunut itu sunat muakkad. Perlu dijabarkan dengan sujud sahwi. Tapi oleh kerana kita dah ikut mazhab lain, tak apa. Maka tidak perlu dijabarkan dengan sujud sahwi. Kerana bila imam tak buat kunut dalam pegangan satu pandangan yang lain, maka bila dia tak buat kunut, dia tak akan sujud sahwi lah. Sebab kunut itu tidak disunatkan bagi mereka. Okey, secara kesimpulan, orang yang buat kunut ke, tak buat kunut ke, tak boleh dianggap perkara ini adalah merupakan perkara bid'ah, kerana dia merupakan salah satu dari perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.